Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, nama saya Nur Amira binti Said, 2202-606. Hari ini saya akan menerangkan 4 konsep aplikasi psikologi dalam pendidikan. Ianya adalah motivasi, kreativiti, seterusnya pengurusan bilik darjah, dan yang terakhir konsep yang sangat penting adalah interaksi dalam bilik darjah. Apakah yang dimaksudkan dengan motivasi? Menurut Werner, motivasi adalah perangsang internal yang membangkitkan seseorang untuk bertindak demi mencapai sesuatu tujuan. Dalam arti kata yang lain, motivasi adalah dorongan dalaman yang membangkitkan, yang memberi semangat seseorang untuk mencapai matlamat yang diingini, yang diidamkan. Okey, motivasi terbahagi kepada dua, iaitu intrinsik dan ekstrinsit. Motivasi intrinsik ialah keinginan dalaman seseorang untuk melakukan sesuatu sehingga tercapai tujuannya. Motivasi intrinsik ini sangat berkait rapat dengan teori kognitif kerana pemahaman dan kesedaran seseorang dalam tujuannya, tiada dorongan luar dalam menepati matlamat yang diidamkan. Seterusnya, motivasi ekstrinsit. Motivasi ekstrinsit ialah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu disebabkan dorongan orang luar. Teori pelaziman operan dapat dibentuk kerana kekerapan seseorang itu untuk mencapai matlamat atas disebabkan faktor dorongan daripada orang luar. Okey, contoh yang saya boleh nyatakan di sini ialah terdapat dua insan yang ingin pergi ke masjid atas tujuan yang berbeza, atas motivasi yang berbeza. Yang pertama, Ali pergi ke masjid atas tujuan ingin mencapai pahala, ingin mendapatkan pahala. Dia sedar bahawa apabila pergi ke masjid dia akan mendapat pahala. Jadi Ali ialah motivasi intrinsik. Manakala Ahmad ingin pergi ke kedai Ahmad ingin pergi ke masjid kerana ingin mendapat sanjungan daripada orang luar, kerana ingin dipandang mulia daripada orang luar. Jadi Ahmad didorongkan dengan motivasi ekstrinsit. Seterusnya, kreativiti. Kreativiti menurut Abdullah dan Ainun 1996 menjelaskan bahawa pemikiran kreatif ialah keupayaan melihat sesuatu dari pelbagai sudut dimensi. Webster 1976 mengatakan pemikiran kreatif ialah the ability to bring something new. Manakala Hasan menyatakan bahawa kreativiti berupaya untuk mencipta atau daya mencipta. Yang terakhir, kreativiti ialah idea lama campur idea baru untuk menghasilkan ciptaan yang baru. Jadi keseluruhannya kita boleh simpulkan di sini kreativiti adalah daya mencipta sesuatu benda yang baru. Okey, contoh. Telefon yang dahulunya hanya untuk berkomunikasi, tetapi sekarang telefon digunakan untuk peranti hiburan, internet, kamera dan kelas atas talian dan sebagainya. Okey, jadi saya boleh katakan dekat sini telefon yang dahulunya hanya untuk komunikasi, tetapi dengan teknologi dan kreativiti kita boleh menggunakan telefon dengan pelbagai fungsi, iaitu untuk kamera, kelas atas talian dan sebagainya. Okey, saya teringat semasa saya belajar di Universiti Sains Islam Malaysia dalam kos pembelajaran, dalam kos Bahasa Arab dan Komunikasi, kami diwajibkan untuk mengambil satu subjek, iaitu subjek critical thinking, problem solving, di mana kami perlu membina satu produk mengikut kreativiti tersendiri. Jadi kami membina satu produk iaitu pemakaian jubah yang fungsinya bukan hanya untuk menutup badan, tetapi fungsinya untuk solat dan untuk menutup aurat, di mana jubah ini kami jahitkan dengan tudung sekali dan fungsi dia kami pelbagaikan, iaitu untuk menutup badan, menutup kepala sebagai tudung, dan untuk membolehkan kami solat, iaitu sebagai telekung. Okey, ini adalah kreativiti yang kami bina. Okey, seterusnya, pengurusan bilik darjah. Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan bilik darjah?
Pengurusan bilik darjah ialah organisasi atau kawalan guru ke atas tingkah laku, pergerakan serta interaksi murid dalam sesi PDP. Ianya dilihat sebagai kemahiran guru menguruskan masa ataupun menguruskan ruang, sumber pembelajaran, peranan, tingkah laku murid semasa sesi PDP. Dalam erti kata lain, pengurusan bilik darjah ini menekankan bagaimana guru itu menguruskan bilik darjah. Okey, tujuannya adalah untuk pemudah cara atau mengendalikan pembelajaran murid dalam bilik darjah, untuk memudahkan guru mengajar di dalam bilik darjah, dan guru yang baik mampu menguruskan bilik darjah dengan suasana yang kondusif dari segi pengetahuan dan kemahiran, iaitu dengan menyediakan persediaan yang lengkap dan berkemahiran dalam merancang bilik darjah dengan betul, dan juga mampu untuk menguruskan strategi dan suasana psikomotor, iaitu menetapkan tahap murid. Seterusnya, interaksi dalam bilik darjah. Apakah yang dimaksudkan dengan interaksi? Ianya adalah proses saling bertindak balas, iaitu saling mempengaruhi antara satu sama lain. Okey, konsep interaksi ini terbahagi kepada 3. Yang pertama, interaksi sahala, iaitu interaksi interaksi sahala ialah berpusatkan guru. Tiada interaksi antara guru dengan murid, dan pendekatan yang dinyatakan di sini, ialah memberi arahan ataupun syarahan ataupun bercerita, di mana guru hanya memberi arahan ataupun mengajar di depan dan tiada interaksi antara murid dan guru. Seterusnya, interaksi dua hala, iaitu antara murid dan guru. Hubungan yang mesra antara murid dan guru. Penglibatan murid digalakkan. Aktiviti pembelajaran secara aktif, dan pendekatan yang digunakan adalah kaedah perbincangan dan kaedah soal jawab, di mana guru bertanya dan murid memberi respon, menjawab soalan tersebut. Dan yang terakhir adalah interaksi dua hala, iaitu murid dan murid, di mana hubungan yang mesra antara murid dan murid, pembelajaran berpusatkan murid, aktiviti pembelajaran aktif, dan kaedah yang digunakan adalah kaedah berkumpulan, kaedah projek, kaedah bermain dan kaedah aktiviti, di mana murid harus berbincang di dalam kumpulan masing-masing. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.